السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, pada kuliah lalu kita telah bincangkan beberapa perkara berkaitan dengan Nabi Yusuf AS, berkaitan dengan mimpi, tak kala si raja mimpi dan kemudian membawakan kepada orang-orang besar bangsawan di kelilingnya, maka mereka mengatakan adghathu ahlam. Setelah terang kepada tuan-tuan, di sini mereka menyamakan di antara variasi mimpi-mimpi itu yang mencakupi cinta, benci, gembira, sedih dengan mungkin ikatan rumput-rumput yang dikumpulkan dari berbagai-bagai latar belakang yang berbeza-beza. Dan kemudian kita juga telah belajar bagaimana sebutan bila raja ini mengatakan beliau melihat ara sab'a bakaratin simani yakuluhunna sab'un ijaf. Ini kalau kita belajar dalam bahasa Arab. Kemudian wa ukhra ya bisat, ini namanya tibaq, iaitu kesesuaian di antara sebutan satu dengan lawannya. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana panggilan yang diberikan kepada Nabi Yusuf AS lantaran perasaan malu kerana tersilap, terlupa, dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa yang terlupa ni bukan terlupanya Nabi Yusuf terhadap Tuhannya, tapi itu adalah keterlupaan fulan, kawan yang merupakan banduan dalam penjara, yang Nabi Yusuf mengingatkannya untuk menyampaikan berita beliau ni ditangkap, baginda ditangkap dengan cara zalim, dan itu yang beliau terlupa dengannya untuk menyampaikan. Maka untuk melunakkan hati Nabi Yusuf yang mungkin merasa marah terhadap dirinya, maka beliau telah manggil dengan nama Yusuf wa Ayyuhas Siddiq. Ini merupakan satu bentuk kata-kata yang pendahuluannya mengandungi usaha untuk memecahkan kebuntuan, ramah tamah, bagaimana nak memuji supaya mendapatkan satu jawapan. Dan kita juga telah melihat bagaimana penggunaan perkataan yang digambarkan di sini, ya akul nama qaddamtum lahunna. Ini merujuk kepada satu bentuk majas, iaitu kiasan kata dari sudut akal yang menyandarkan kepada waktu bahawa tahun itu yang akan memakan, ya'kul nama qaddamtum lahunna. Tahun-tahun yang kekeringan itu berlaku kemarau, sanawat mujdibah itu, jadab itu tahun berlakunya kemarau itu akan menghapuskan segala simpanan ataupun segala kesuburan, kemewahan yang pernah mereka lalui, yang mereka nikmati sebelum itu. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai majas. Mana boleh tahun memakan simpanan manusia pula, tapi ini adalah menunjuk kepada apa yang berlaku, maknanya yang habis digunakan. Maka bila sebut perkataan makan ni menunjuk kepada bahawa perkara itu boleh dielakkan. Bagaimana cara mengelakkan? Maka datanglah solusi yang dikemukakan oleh Nabi yang mulia ini, Nabiul Karim Yusuf AS, yang telah Nabi sifatkan sebagai manusia yang sangat mulia. Baik, kemudian kita lihat pada ayat yang berikutnya, bila Allah SWT menggambarkan menerusi ayat 54. Sila lihat tafsir Ibn Katsir pada jilid yang keempat, muka surat 590. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata, sungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai di sisi kami. Berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendahari negara Mesir. Sungguhnya aku adalah orang yang paling pandai menjaga lagi berpengetahuan. Baik, bila kita melihat ayat sedemikian, kata Al-Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi, yang tafsirnya yang terkemuka itu Ta'wilatul Quran, kata-kata astakhlishu li nafsi ini maknanya ija'alhu li nafsi, aja'aluka li nafsi khalisan li hawaiji. Aku menjadikan kau ni khusus untuk diriku, wahai Yusuf AS. Maknanya asduru li ra'yihi wa uti'u amrahu. Dah terbalik pula. Raja ini bila melihat apa yang dimaklumkan oleh Yusuf AS tentang takwil mimpi itu, maka kekagumannya, tambahan pula dengan peristiwa sebelum itu, iaitu wanita-wanita yang telah membuat pengakuan bahawa mereka yang mengkonspirasikan Yusuf AS, bukanlah dia sebaliknya yang hendakkan pada mereka. Maka kekaguman demi kekaguman dalam fikiran raja sehingga menyebabkan
kalau begitulah istimewanya engkau ni Yusuf, memang kau ni seorang yang zalimi, engkau seorang yang bijak, maka aku akan beri kepadamu empowerment, aku beri kepada kamu semua kemampuan, kelayakan untuk bertindak dalam kerajaanku dengan mengikut kehendakmu, kerana engkau ini bukan sebarang orang. Jadi itu sebab Allah menyatakan falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dalam tafsir jalan lain pula, pentafsir mengatakan bahawa sebenarnya ketika Nabi Yusuf AS datang tampil kepada raja, maka Nabi Yusuf mengucapkan salam dalam bahasa Ibriyah, dalam bahasa yang mana baginda bertutur dengannya, kerana ayahnya iaitu Nabi Yaqub dan datuknya Nabi Ishaq berkata dengan bahasa Ibraniyah, Suryaniyah, Ibriyah. Mana lebih dahulu kalau orang tanya tuan-tuan, bahasa Ibraniyah ke atau bahasa Arabiah? Jawapannya mudah saja. Jawapan Dr. Fadil Samarai, seorang pakar balaghah tafsir Lamasat Bayaniyah dari Baghdad itu, sebenarnya kita lihat kepada umur lah, siapa yang lebih tua, siapa yang bercakap lebih dahulu. Nabi Ibrahim memiliki beberapa orang anak sulungnya bernama Ismail AS, itulah bapa kepada orang Arab. Kemudian selepas itu dengan ketabahan dan ujian yang dialami oleh baginda satu persatu, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Allah jelaskan kepada kita dalam surah Al-Baqarah itu. Maka Nabi Ibrahim mendapat ujian yang banyak daripada Allah, satu semuanya baginda lalui dengan cemerlang. Maka selepas ujian penyembelihan Ismail AS melalui baginda dengan berjaya itu, maka Allah mengurniakan untuknya anak yang kedua dari Sarah, iaitu Ishaq. Maka ternyatalah yang bercakap adalah anak yang pertama, Ismail. Dari sudut logiknya pun, Nabi Ismail yang mula-mula berkata sebelum adiknya Ishaq yang lahir, lama selepas itu. Maka tentulah bahasa Arab, bahasa lebih awal dari bahasa Ibraniyah, Suryaniyah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi datangnya Yusuf AS kepada raja ini, falamma kallamahu. Kalau kita belajar bahasa Arab, falamma kallamahu, siapa yang bercakap pada siapa ni? Siapa yang bercakap pada siapa? Raja bercakap kepada Yusuf ke, ataupun Yusuf yang mulakan percakapan terlebih dahulu tak kala bertemunya mereka di tempat tersebut? Siapa yang bercakap terlebih dahulu? Kata Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, tafsir yang sangat menarik, istinbat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani, logik akal, kata beliau. Di sini maknanya tentulah yang bercakap adalah raja terlebih dahulu. Ai falamma kallamal malik Yusufa, tentulah raja yang bercakap dalam majlis raja. Siapa berani bercakap? Tentulah raja yang akan bercakap terlebih dahulu, kan? Ataupun Yusuf yang bercakap terlebih dahulu. Dua-dua boleh berlaku. Kalau raja bercakap terlebih dahulu, Nabi Yusuf mendengar. Itu adat dalam pertemuan dengan mana-mana orang penting. Kerana la yutakallamu fiha ibtidaan illa hum duna man yadkhul alaihim. Maknanya tentulah li'anna majalisal muluk la yutakallam fiha. Tak ada siapa pun yang boleh bercakap terlebih dahulu melainkan raja yang bercakap. Itu logiknya. Ataupun athani liqaulil malik, mungkin juga yang berkata itu Nabi Yusuf, kerana sebab itu raja menjadi kagum, lalu beliau berkata innakal yawma ladaina makinun amin. Mungkin si raja berkata, cakap sekarang. Maka Nabi Yusuf pun mulakan bicara, dan daripada perbicaraannya, kata Al-Imam Al-Jalalain dalam tafsir Al-Jalalain, bahawa apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ini, dia mengucapkan salamnya pun sudah menyebabkan raja yang menguasai 70 bahasa ini kagum dengan cara uslub penyampaiannya. Iaitu bila Nabi Yusuf bercakap, pertama menggunakan bahasa Ibraniyah, kemudian dia bercakap pula dengan Arabiyah, iaitu raja pun jadi kagum. Kamu boleh bercakap dengan banyak bahasa nampaknya. Ternyata Nabi Yusuf menguasai 70 bahasa yang dimiliki oleh raja itu, mengatasi raja dengan dua bahasa baru yang raja tidak tahu, iaitu Ibraniyah ini bahasanya dengan ibu bapanya di negara Kanaan yang telah kita bincangkan, dan juga bahasa pakciknya iaitu Ismail AS, datuk saudaranya iaitu Ismail AS yang bercakap dengan bahasa Arab. Maka raja pun hairan bertanya, ini bahasa siapa pula? Jawapannya ni bahasa yang dituturkan oleh datuk saudara saya Ismail AS menggunakan bahasa ini. Yang saya cakap pada tuanku, ini bahasa saya, bahasa Ibraniyah, Suryaniyah, dan tambahan pula dia menguasai 70 bahasa lain yang turut diketahui oleh raja itu. Lalu ini yang menyebabkan si raja berkata, innakal yawma ladaina makinun amin. Maknanya apa yang kau tunjukkan kepada aku, Yusuf, semakin hari semakin waktu makin impress aku. Aku mendengar cerita daripada orang tentang kau, dan bila kau mentakwilkan mimpi, ternyata hebat apa yang kau ceritakan kepadaku. Dan sekarang kau boleh bercakap dengan banyak bahasa, wahai Yusuf, termasuk dua bahasa yang aku pun tidak tahu. Maka di sini timbul kekaguman pada si raja, dan raja pun terus mengatakan innakal yawma ladaina makinun amin. Nampaknya engkau ni memanglah melebihi daripada apa yang aku expect. Maka jadilah engkau, wahai Yusuf, penasihat aku yang paling utama. Jadi inilah yang disebut ad-dhamir li Yusuf aw lil malik. Maknanya dalam konteks ini berkata kallamahu itu merujuk kepada sama ada Yusuf boleh atau merujuk kepada raja yang boleh, kalau ikut para raja yang berkata, kerana dalam situasi majlis rasmi tentulah raja yang berkata terlebih dahulu. Tapi memandangkan Yusuf AS telah pun
ataupun di-study lebih awal oleh raja ini tentang kemampuannya, sumbangannya, kebijaksanaannya, maka raja minta untuk dia berkata-kata dan ternyata dia menggunakan bahasa yang dikagumi oleh raja. Iaitu bila raja bertanya, "Ma hadzal lisan?" Qala lisanu ammi Ismail. Summa da'alahu bil ibraniyah faqala ma hadzal lisan ayda faqala hadzal lisanu abai wa kana al malik yatakallamu bi 70 lisanan wa lam ya'rif hadaini al lisanaini wa kana kullama takallama bi lisan ajabahu Yusuf bihi fata'ajjaba al malik min amrihi ma'a sighari sinnih li'annahu kana idzaka ibna 30 sanatan. Jadi inilah yang disebut dalam tafsir Al-Jalain bagi menunjukkan kemampuan Nabi Yusuf dari sudut bahasanya, melengkapi kesegakannya, itu menyebabkan si raja tanpa bertangguh lagi mengatakan, "Innaka al-yawma ladaina makinun amin." Maka engkau adalah orang yang dapat kedudukan yang tinggi di sisi aku dan dipercayai. Baik, muslim-muslim hati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat ke-55. Kalau kita lihat muka surat 990 dari tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendahari negara Mesir. Sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Jadi melihat kepada kesempurnaan Yusuf, profilnya, akhlaknya, kebijaksanaannya, sekarang diberi peluang untuk bercakap lagi, maka Yusuf AS telah pun mengatakan kepada raja dalam bentuk pemujian buat diri sendiri. Jelas para ulama seperti contohnya dalam Ta'wilatul Quran oleh Al-Maturidi, Abu Ja'far Al-Maturidi, bahawa ini adalah pemujian pada diri sendiri yang dilarang oleh Islam. Wala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kamu. Tetapi dalam konteks ini, seorang Nabi Allah yang bercakap semuanya wahyu daripada Allah, mustahillah baginda ingin menyucikan dirinya, memuji dirinya. Itu semua adalah pembuktian adanya waktu, iaitulah seseorang boleh menyatakan kelebihan dirinya, terutamanya dalam keadaan yang memerlukan. Dan kalau kita berhijrah ke satu tempat ini dibina masjid yang besar, rata-rata orang yang hadir padanya tak reti perakaunan. Kita ni merupakan accountant pencen, retired punya accountant. Takkan kita tak nak menyatakan diri kita, saya boleh jaga akaun masjid ni insya-Allah. Kalau kita punya pengalaman dalam pentadbiran, seorang PTD lah yang punya jawatan besar, berpindah ke sana kemari, mendapat bagai pengalaman daripada perkhidmatan kita, pergaulan kita, maka masjid itu memerlukan seorang pentadbir yang bagus. Maka kita kena tampilkan diri kita untuk menyatakan setakat yang kita tahu tanpa melampau-lampau memuji diri. Itu dibenarkan. Jadi baginda AS memuji diri sendiri. Ini dalam suasana yang memerlukan dan orang lain tidak boleh mentadbir dengan baik, maka wajar untuk seseorang itu menampilkan dirinya agar dapat menyelamatkan keadaan. Dalam satu situasi, perkara itu merupakan satu kewajipan sebenarnya bagi mengelakkan kerosakan berlaku. Berkenaan penggunaan perkataan hafizun alim, di sini ada isu yang sangat menarik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam tafsirnya Ta'wilatul Quran, iaitu bila Allah menggunakan perkataan hafizun alim. Ini hafizun alim. Hafiz ini apa maksudnya? Dan alim apa maksudnya? Hafiz ini berkenaan dengan benda, alim berkaitan dengan manusia. Untuk menjadi pentadbir yang hebat, pemimpin yang hebat, kita mesti menguasai dari sudut kebendaan dan juga kemanusiaan. Bagaimana perkara ini? InsyaAllah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Kriteria, kualiti yang perlu ada pada kepimpinan, leadership yang smart, yang hebat itu mesti menguasai dua perkara ini. Kerana inilah yang akan menyokong pentadbirannya. Andai dia gagal satu daripada dua aspek ini, dia tidak akan berjaya menjadi pentadbir yang hebat. Sebab itu Allah menggunakan perkataan hafizun alim. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan perkara ini. Sangat menarik apa yang datangkan oleh para ulama tafsir. Contohnya Abu Mansur Al-Maturidi yang tafsirnya Ta'wilatul Quran, tentang penggunaan perkataan itu dalam Quran berliga-liga, maksudnya apa? InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.